Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pertemuan pada pagi ini. Hashtag Santafar Rohani. Yang saya suka nak tanya tuan-tuan pada pagi ini, kaifa asbahtum? Bagaimanakah berpagi-paginya kalian pada pagi ini? Bagaimanakah keadaan kamu pada pagi ini? Dan bagaimanakah keadaan anda pada pagi ini? Maka sila jawab di ruangan komen. Asbahna mu'minina billah. Berpagi-paginya saya tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditanya lagi, wa ma alamatu imanikum, dan apa tanda kamu beriman kepada Allah? Inilah soalan yang ditanya oleh Nabi kepada as-sahabah. Kalau kamu kata aku berpagi-pagi ini dalam keadaan beriman kepada Allah, maka apakah tanda kau beriman kepada Allah? Maka jawablah, nasbiru alal bala wa nashkuru alal rakha wa narda bil qada. Aku bersabar dengan bala dan ujian. Aku bersyukur di atas kelapangan. Dan aku redha dengan penentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan update kalian setiap pagi itu, kita dapat memastikan diri kita berada pada suatu landasan ataupun berada pada satu situasi ataupun keadaan sebagaimana yang dipimpin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersambung daripada nasihat, manusia itu terbahagi kepada 3 komponen. Jasad kita ni tuan-tuan, boleh dibahagikan kepada 3. Saya rasa maklumat ni terlalu penting. Dari sini membuktikan bagaimana kita nak mencari dan memberi makan kepada 3 komponen ini. Dan dari sini kita dapat faham sejauh mana kepentingannya roh, sejauh mana kepentingannya amal, dan sejauh mana kita nak menjaga jasad. Nasihat kita pada pagi ini kita mendengar daripada Luqmanul Hakim. Siapa dia? Luqmanul Hakim. Jadi ingat tuan-tuan, Luqmanul Hakim antara nama yang Allah Ta'ala pernah sebut namanya dalam Al-Quran. Kalau kita belajar surah Al-Luqman, ada nama beliau. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu sejarah ni panjang. Inna syirka la zulmun azim. Baik. Jadi nasihat yang kita dengar pada pagi daripada Luqmanul Hakim, dirawikan Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya. Nasihat ini asalnya daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya, tetapi kita mengambil manfaat seolah-olah Luqmanul Hakim juga menyampaikan kepada kita. Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa thalathatu athlathin. Sesungguhnya manusia itu terbahagi kepada 3 perkara.
Ni manusia ni, kita ni terbahagi kepada 3 perkara. Thuluthu lillahi, wa thuluthun li nafsihi, wa thuluthun lidudi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 1/3 jasad kita ni, 1/3 adalah untuk Allah. Tulis 1/3 untuk dirinya sendiri, yakni diri kita, dan 1/3 adalah untuk cacing. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ni, kita ni, tak kiralah yang nama Rodiah Daud ke, Mahani Agam ke, dan sebagainya, Fauziah ke, ingat, setiap diri kita ni terbahagi kepada 3. Yang pertama apa? Pertama, 1/3 diri aku ni lillah, untuk Allah. 1/3 diri aku ni li nafsi, untuk diriku sendiri. 1/3 daripada diri aku ni lidudi, untuk cacing. Untuk cacing. Jadi hari ni kita semak. Kita duk jaga yang mana satu ni? Mana satu yang betul-betul kita jaga? Adakah kita jaga diri untuk cacing tu? Ataupun kita menjaga diri untuk diri? Atau kita menjaga diri untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Part yang mana kita betul-betul fokus? Supaya apa, tuan-tuan? Terima kasih pada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang, belanja love dan sebagainya atas dasar ilmu dan kefahaman. Supaya apa? Supaya kalau kita masih lagi di pertengahan jalan, dan takdir katalah dengan kefahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada pagi ini, tuan-tuan dapat rasa, aku dah jauh dah daripada laluan yang asal ni. Aku dah menyimpang dah daripada perjalanan yang sebenar ini. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar pada pagi ini, kita boleh kembali kepada jalan yang sebenar, jalan yang sepatutnya. Apa yang lebih penting untuk kita fokus, dan apa yang kedua penting untuk kita fokus, dan apa yang ketiga, kita jaga dia, tapi sekadar yang diizinkan, sekadar yang diizinkan oleh agama. Kerana 1/3 diri kita ni untuk Allah, 1/3 ni diri kita ni untuk kita, 1/3 ni untuk cacing. Baik. Yang mana 1/3 ni untuk Allah? Tulis di ruangan komen. Fa'amma ma huwa lillahi furuhuhu. Tulis. Maka adapun barang yang, tu bahasa kitab tu. Dan adapun perkara yang untuk Allah Ta'ala itu adalah rohku. Roh kita ni untuk Allah. Roh kita ni untuk Allah. Sebab tu ingat, roh kita ni hidup, tuan-tuan. Memanglah pada zahirnya kita hidup, tapi roh ni pun hidup sebenarnya. Dan ingat, roh ni pun sebagaimana jasad. Kalau jasad boleh sakit, roh boleh sakit. Kalau jasad boleh kurus, roh tu boleh mengurus. Kalau jasad tu boleh luka, roh tu pun boleh luka. Sebab tu, sampai pada hari ini, tuan-tuan, berapa ramai di antara kita tidak mengetahui dan tidak memberi makan kepada makanan roh yang sebenar. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kadang-kadang kita fokus, tapi adakah fokus kita itu kepada fokus yang lebih utama dan lebih layak untuk dirinya kita kembali kepada Allah? Dan ingat, jasad kita ni 1/3 haknya dirinya untuk Allah. Apa dia? Iaitu roh. Roh ni kembali kepada Allah. Roh ni untuk Allah. Dan roh ni juga satu perkara yang akan meliputi suatu perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tulis. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu. Dan adapun barang yang bermula iaitu bagi dirinya, iaitu fa'amaluhu. Poin kedua, iaitu 1/3 tu untuk diri kita. Diri kita dapat manfaat. Apa dia? Amal, kebaikan, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada agama, kepada makhluk, kepada masyarakat dan sebagainya. Maka semuanya ini, setiap amal yang kita lakukan, sama ada amal yang berbentuk kebaikan li nafsihi, sama ada amal yang berbentuk keburukan li nafsihi. Amal yang baik pun untuk diri kita sendiri, amal yang buruk pun untuk diri kita sendiri.
Jelas. Dua. Yang ketiga, wa amma ma huwa lidudi fajismuhu. Yang kita tacap ni tiap-tiap malam dengan krimnya dan sebagainya. Aduh. Dan ada pun perkara yang bermula iaitu bagi cacing. Bersedialah ni untuk cacing ni. Apa dia? Fajismuhu, maka jasadnya. Jasad yang kita jaga ni tuan-tuan, untuk apa? Untuk cacing. Untuk cacing makan, untuk cacing mamah dan sebagainya. Dan sebab tu kalau saya dah tengok satu orang ni dalam Facebook dia ni, dia ni buat kajian tuan-tuan, dia bela macam-macam cacing dan sebagainya. Lepas tu dia letak buah, lepas tu dia ambil masa. Lepas tu dia letak tomato, dia ambil masa. Lepas tu dia letaklah barang-barang lain. Semua ni macam mana kita tengok benda tu hancur. Jadi wajar tuan-tuan tengok. Nanti saya suruh admin saya cari video tu. Kita tepik sekali dekat Facebook, pakat-pakat tengok. Ni lah. Ni. Apple yang cantik tu tuan-tuan letak dalam himpunan ribuan cacing tuan-tuan dan sebagainya. Apa-apa jenis haiwan yang kecil-kecil ni, tengok macam mana dia makan. Dia makan habis. Maka itulah jasad kita ni untuk cacing. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi maknanya nasihat yang asal daripada Luqmanul Hakim yang diberikan kepada anaknya secara khusus. Secara umumnya hari ini kita dapat dengar bila berkata, ya bunayya, wahai anakku, kau kena tahu wahai anak, kata Luqmanul Hakim, bahawa jasad kamu itu, manusia itu terbahagi kepada 3. 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk dirinya sendiri, dan 1/3 untuk cacing. Allahu Akbar. Mana untuk Allah? Ruh. Hari ini bila kita sembah berkenaan roh, berapa ramai tuan-tuan kita tak beri makanan roh yang sebaiknya. Terima kasih Nur Lili Zabidi. Berapa ramai kita bukan tak beri makan. Masalahnya Iriani Muhammad, kadang-kadang kita sendiri tak tahu apakah makanan roh yang sebenarnya. Sebagai contoh, tuan-tuan jawab di ruangan komen secara live pada pagi ini. Kalau baca Al-Quran, kalau tuan-tuan baca Al-Quran, adakah itu makanan roh atau makanan diri? Tuan-tuan baca Al-Quran, baca, itu makanan roh ke atau memberi impak kepada roh ke atau memberi impak kepada diri? Nur Zaliah kata makanan roh. Nur Lili kata makanan roh. Wiwik kata makanan roh. Siti Noh kata makanan roh. Kak Norani Nasir kata, bonda kata makanan roh. Dah. Saya jawab, kalau tuan-tuan baca Al-Quran, itu bukan makanan roh secara hakikinya. Bukan. Baca Al-Quran satu amalan. Yang tu dia panggil makanan bagi diri. Bukan bagi roh, bagi diri kita. Kenapa? Dia termasuk daripada fa'amaluhu wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu. Kebaikan yang kita buat, ketaatan yang kita buat, maka diri kita akan dapat. Apa makanan roh bagi Quran? Makna. Tulis. Kalau tuan-tuan baca Quran, faham makna. Faham makna itulah makanan bagi roh. Mana buktinya? Kata ulama'. Yang dinakalkan, yang difahamkan daripada pengajaran baginda Nabi SAW. Nabi ajar kita apa dia? Antara perkara menghidupkan hati, 5 perkara. Antaranya apa? Baca Quran, faham makna. Barulah hati itu boleh hidup. Baca Quran, faham makna. Kalau setakat baca Quran, itu li nafsihi. Bagi diri tuan-tuan. Maknanya dapat pahala. Dapat pahala. Dan baca Quran belum lagi menjadi makanan bagi roh. La, belum. Sebab roh tak faham. Roh tak jelas. Tetapi daripada rahsia memahami Quran itu, baca Quran faham makna. Baca Quran faham terjemahan. Baca Quran faham kisah. Baca Quran faham segala perkara yang dihuraikan dan sebagainya. Walaupun dalam bentuk kita sebagai orang awam, baca terjemahan, baca tafsir, selebihnya kita dapat fahami daripada kalam para ulama, guru, masyayikh dan sebagainya, maka baru itu memulakan makanan bagi roh. Sebab tu saya nak buktikan,
kalau tuan-tuan bersama dengan saya dalam program Betul Iriani. Tadabbur ni pula, bila sebut tadabbur ni ada beberapa level Iriani. Tadabbur ni ada beberapa levelnya. Ada tadabbur yang paling bawah sekali, baca Quran, baca terjemahan. Tadabbur ni juga ada beberapa peringkat. Sebagai contoh cerita bab tadabbur. Tadabbur ni memahami Al-Quran, memahami apa yang difahamkan daripada perbicaraan. Dan fahamnya itu terdapat huraian yang berbeza-beza. Contoh kadang-kadang ada ayat tu tuan-tuan. Ada kadang-kadang satu ayat boleh dihuraikan mengikut fiqh. Ayat yang sama boleh dihuraikan mengikut akhlak. Ayat yang sama boleh dihuraikan mengikut tasawuf. Ayat yang sama boleh dihuraikan mengikut ilmu hakikat, kefahaman, makrifah dan sebagainya. Lain-lain. Ada yang ayat itu, yang ni mutasyabihat, khusus masalah tauhid saja. Contoh, ayat ni khusus masalah fiqh saja. Jadi saya nak bagi faham. Tadabbur ni pula, bahasa mudah. Peringkat orang awam ni makna tadabbur, dia baca Quran, faham makna. Baca Quran, faham makna. Sebab tu Alhamdulillah saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang bersama dengan kami. Bermula hari ini dalam program KK4. Apa KK4? Khatam kitab yang keempat. Kami syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Taala dah mudah kami buat KK yang pertama, buat KK yang kedua, buat KK yang ketiga. Nanti insya-Allah tuan-tuan akan dapat berita gembira. Saya tak nak bagi tahu tarikh. Kita akan buat majlis konvokasi. Kita akan buat majlis convocation untuk peserta KK3 yang ke bawah. Supaya apa? Kita nak buat maulid sikit. Kita nak bergembira sedikit, makan-makan, bermuamalah, mengenal dan sebagainya. Dan kemudian nak bagi sijil. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang belakang. Yang hari ini bermulanya KK yang keempat, antara perkara yang kami mulakan, antara produk baru yang kami bawa datang dalam KK4 ialah setiap pagi pukul 6.45 Ustaz Saif akan bersama dengan tuan-tuan baca Quran, faham makna, baca Quran, faham makna, baca Quran, baca terjemahan. Yang insya-Allah setahun kita akan khatam. Setahun kita akan khatam. Sebab saya dah buat kajian, terlebih ramai. Tak sampai 5% saya rasa. Masyarakat di luar sana, walaupun mereka tahu baca Quran, faham makna itu satu perkara yang begitu hebat. Tahu dan buat dua benda yang berbeza. Dan saya buat kajian, bila mana kita tanya secara live, berapa ramai yang betul-betul khatam baca Quran, faham makna sampai khatam? Tak sampai dalam 5%. Tak sampai 10%, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ada yang sampai 4 juzuk. Mula-mula semangatlah, semangat. Baca Quran, baca terjemahan, semangat. Sampai juzuk ketiga, sampai juzuk keempat, lemau. Akhir sekali tinggal. Lepas tu ustaz bagi ceramah, bagi semangat balik. Dia pun berkobar-kobar, aku nak buat baliklah. Baca Quran, faham makna. Baca Quran, faham makna. Buat balik. Nak ulang ke nak sambung? Ulanglah. Ulang. Sampai juzuk 5, lemau balik. Sebab apa? Kita tak berada dalam satu circle yang senantiasa membuat benda-benda yang sama. Itu sahaja jawapan dia. Cuba duduk dalam satu circle. Semua buat benda sama, dia akan seronok, tuan-tuan. Sebab tu antara produk yang kami bantu tuan-tuan, selain daripada kita mengaji fiqh, mengaji tauhid, mengaji tasawuf, yang kita buat juga dalam KK4 ialah baca Quran, faham makna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas ni? Jadi maknanya begini. Gambaran saya nak bagi faham. Saya ulang balik. Kalau sekadar baca Quran, dia belum lagi makanan roh. Dia baru makanan bagi diri. Tetapi bila tuan-tuan dah mula baca Quran, faham makna, dia merupakan makanan bagi roh. Contoh, dalam program KIR yang kita akan buat pada hujung bulan ni, tuan-tuan, ada satu bab tu, dia panggil bab qiraah. Simple je benda ni. Tetapi sesimpel-simpel itulah yang kalau saya tanya secara live nanti, berapa ramai berani buat pengakuan secara jujur dengan niat nak merendahkan diri kepada Allah, dengan niat nak merendahkan diri kepada ilmu. Berapa ramai yang berani jawab secara jujur? Sekali lagi, kalau saya tanya, soalan saya bukan payah. 12 formula ataupun 12 teknikal ataupun 12 rahsia khusyuk solat
yang saya akan ajar kepada tuan-tuan family, tuan-tuan keluarga, tuan-tuan anak-anak tuan-tuan pada hujung bulan Januari ni, antaranya apa, kita akan belajar bab qiraah. Qiraah ni bacaan. Dalam solat ada apa? Ada takbir, ada Fatihah, lepas tu ada bacaan rokok, bacaan sujud, duduk antara dua sujud, bacaan duduk tayat akhir, dan bacaan zikir yang kita baca ataupun surah-surah yang kita baca. Tuan-tuan buka, kata ulama, antara rahsia kalau tuan-tuan betul-betul nak khusyuk solat, perlu kita memahami setiap benda yang kita baca. Kena faham. Kena faham. Faham tu pula, adakah memahami satu layer? Tak cukup. Maka, siapa berani buat pengakuan dengan niat merendahkan diri? Ikutlah orang nak baca ke tak, oh aku nak malu ke apa, terpulang. Berapa ramai yang boleh mengaku? Kadang-kadang, bacaan dalam semayang pun dari mula sampai habis, kita tak faham lagi. Kadang-kadang bacaan dalam solat, bacaan rokok, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, pun kita tak faham lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan berapa ramai yang tak hafal lagi? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Inilah kegagalan yang utama. Sebab tu dalam keadaan kita nak berubah ni tuan-tuan, lebih lagi masalah solat ini, apa yang perlu kita fahami ialah, kata ulama, simple je. Kalau tuan-tuan betul-betul nak khusyuk, antara rahsia dalam bab qiraah. Qiraah ni bacaan. Antaranya apa? Kena faham makna. Bukan semata-mata Fatihah. Kalau boleh, apa yang kita baca, faham makna. Apa yang kita baca, faham makna. Surah, contoh. Maaf tuan-tuan. Tu dia kata, faham tapi tak menghayati. Tak apa lagi. Yang penting cuba faham dulu. Saya bagi contoh paling mudah. Surah. Saya yakin level kita ni, level saya, level tuan-tuan, level kita ni, jaranglah kita baca surah daripada Quran. Kebiasaan kita baca surah daripada Muqaddam. Ya dah, Muqaddam tu pun sebahagian daripada Quran, tapi kita nak asingkan supaya nak mudah cerita, nak mudah bahas, nak mudah pengasingan. Kebanyakan daripada kita jaranglah baca surah daripada Quran. Betul ke betul? Kita akan baca surah daripada Muqaddam sahaja. Paling tidak pun saya rasa dari dulu sampai sekarang, yang selalu tak dapat tidak tak tinggal kuliah kulhu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bacalah surah-surah lain, inna anzalna, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, idza jaa nasrullah. Itulah surah-surah yang kita duk ulang. Siapa berani mengaku surah tu yang kita dah baca berpuluh tahun pun, tuan-tuan, kita tak berusaha untuk memahami makna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita tidak berusaha untuk memahami makna. Allahu Akbar. Sebab tu tak usah pelik. Kenapa saya dulu ada sekali saya dijemput untuk jadi imam waktu kuliah tuan-tuan. Waktu tu kita tengah zauk macam mana. Lepas tu saya baca izaja. Ni cabaran orang yang faham makna dan tak faham makna. Cabarannya timbul isu dan masalah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa tu saya ulang 3 kali. Waktu tu ada cerita di sebalik saya baca tu. Saya ulang baca tu 3 kali. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nak jadikan cerita, habis solat tu ada orang tanya, Ustaz, saya tak nampak apa Ustaz salah baca tadi. Kenapa Ustaz baca banyak kali? Seolah-olah dia ingat orang yang baca salah barulah dia kena ulang bacaan. Tapi dia kata, Ustaz, saya dengar tadi Ustaz tak baca salah pun. Tapi kenapa Ustaz baca banyak kali? Kenapa Ustaz baca banyak kali? Saya ulang 3 kali. Izaja tu saya ulang 3 kali. Yang pertama, as-salah bermakna ad-doa. Salah tu sendiri doa.
sembahyang tu sendiri rahsianya doa. Maka apa yang melengkapi di dalamnya semuanya doa. Semuanya doa. Maka ketika itu adalah berlaku satu kisah. Dan saya tak ingat ada tragedi apa. Maka ketika itu tak ada tempat kita nak merintih, melainkan kepada Allah Ta'ala inda salah, ketika solat. Maka datang perasaan nak baca Iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datanglah pertolongan Allah Ta'ala dan pembukaan. Dan kita nak minta, ya Allah tolong, ya Allah kau buka jalan, ya Allah. Dan baca sekali tak puas, baca lagi Iza ja'a nasrullahi wal fath. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Baca berulang kali. Boleh ke? Harus, tak ada masalah. Tak salah tuan-tuan. Macam tuan-tuan solat awabin. Dah, afwan, solat hifzul iman. Dan kalau tuan-tuan yang solat memelihara iman, kalau solat seorang-seorang di rumah, baca begini. Dia kulhu tu baca 6 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bagi semayang yang semayang seorang diri, Allahus samad tu kalau boleh biasakan baca banyak kali. Kalau jemaah tak usah buat. Kalau semayang seorang, Allahu akbar, aku solat sunat memelihara iman 2 rakaat kerana Allah. Waktunya antara maghrib dengan isyak. Belajar buat, biasakan buat. Sekurang-kurangnya buat walaupun sekali. Ada Allahu akbar, aku solat sunat memelihara iman 2 rakaat kerana Allah. Lepas tu setelah baca Fatihah, baca kulhu 6 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Cuma kulhu tu kalau solat seorang diri, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad. Nak baca berapa kali ustaz? Boleh terpulang lah. Asal rasa nak ulang. Kenapa kita kena ulang? Tak, bukan kaedahnya begitu. Sebab di sebalik pengulangannya itu ada rahsia dan maknanya. Ya Allah, kaulah tempat aku bergantung. Ya Allah, kaulah tempat aku cerita masalah. Ya Allah, kaulah tempat aku nak lepaskan segala-galanya. Ya Allah, kaulah tempat aku nak merintih. Allahus samad kan? Kaulah tempat aku bergantung. As-samadu. Kaulah tempat aku berpaut. Jadi makna kita ulang tu nak bagi tahqiq tauhid iman kita. Allahus samad, Allahus samad. Ya Allah, kaulah tempat aku bergantung. Kaulah tempat aku berpegang. Ni maknanya. Samalah macam tadi. Cuma gambaran saya bagi faham. Orang yang tak faham makna, dia tak faham situasi kan. Jelas. Habis. Wallahu a'lam. Sebab tu selebihnya, kalau tuan-tuan nak belajar nanti dalam program KIR, kita akan belajar 12 rahsia praktikal khusyuk solat, yang semua itu akan membawa perubahan yang besar pada kehidupan. Wallahu a'lam. Sambung. Jadi kembali kepada bicara, hari ini kita mendengar satu nasihat daripada Luqmanul Hakim, yang secara ringkasnya Luqmanul Hakim yang namanya pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman. Saya baca sikit ayat dia. Kita dengar kisah Luqman ni hebat tuan-tuan. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia beri nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jangan buat syirik. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan dan demi kelemahan, dari awal mengandung hingga akhir menyusu. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Lepas 2 tahun kena cerai susu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah kau taat kepada mereka. Tak wajib taat kepada makhluk walaupun ayah ibu, benda yang berkaitan dengan syirik. Benda berkaitan dengan syirik tak wajib hormat. Dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan turutlah jalan orang-orang yang
kembali kepadaku. Dan ila akhir. Jadi secara ringkas, Luqmanul Hakim, satu nama yang begitu hebat, yang pernah dinukilkan dalam Al-Quran, yang tak dapat tidak nasihatnya kita dengar pada hari ini sebagai satu pengajaran yang nyata. Jadi diulang balik, simple sahaja. Apa yang kita belajar pada hari ini ialah jasad kita ni terbahagi kepada 3. Pertama, 1/3 untuk Allah, apa dia? Iaitu roh. 1/3 untuk diri, iaitu amalan. Dan 1/3 untuk cacing, iaitu jasad kita ni. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Maka, Ya Allah, beri kami kepahaman apa yang kami perlu lebihkan, apa yang boleh kami kurangkan, dan apa yang boleh kami tinggalkan. Ya Allah, beri kami keyakinan apa yang perlu kami dahulukan, apa yang perlu kami kemudiankan, dan apa yang perlu kami boleh lambatkan, supaya kita berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang sebaiknya, dengan penghabisan yang sebaiknya, dan dengan penemuan Jalla wa ala Allahu Rabbul Alamin, dengan satu penemuan yang nyata, lagi satu perkara yang digembirakan bagi hati. Jelas ke jelas? Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Satapan Rohani, 1/3 untuk Allah iaitu roh, 1/3 untuk diri iaitu amalan, 1/3 untuk cacing iaitu jasad kita. InsyaAllah saya rindu nak jumpa tuan-tuan dalam program KIR pada hujung bulan ini. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.